والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam rumah Allah ini. Jangan lupa kita beriktikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya para jemaah muslim muslimat rahimakumullah, malam ini kita menyambung kembali dalam kitab hikam yang telah disusun oleh Yang Mulia Syekh Ahmad bin Athaillah rahimahullah ta'ala, yang dimana telah kita sampai di muka surat 164 dalam kitab Malaysia dan dalam kalam hikmah 141. Ya, kita telah mengatakan dalam pelajaran kita yang telah lepas bahawa semua ibadat kita, amalan kita sebenarnya tidak ada satu pun melainkan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita pun bersandar kepada Allah Ta'ala kerana dialah yang sempurna, dan pengharapan kita pada rahmat dan belas kasihannya. Adapun diri kita sendiri adalah makhluk yang paling lemah, yang dhaif, yang mempunyai banyak kekurangan dan banyak kesalahan, maupun dalam amal ibadat kita maupun dalam hari-harian kita. Maka dengan sebab itulah pergantungan kita bukan kepada ibadat kita, pergantungan kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dan belas kasihannya dan pengampunannya, beserta dengan barakah dan syafaat daripada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita telah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuan kepada hamba-hambanya yang di mana melepaskan dirinya daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah maksud melepaskan diri daripada dirinya? Maknanya melepaskan diri daripada pergantungan pada dirinya. Sepertilah seorang yang sedang dalam keadaan tenggelam di tengah-tengah laut. Siapanya dia nak harap? Dia nak harap orang, tak ada siapa yang datang tolong. Siapa yang boleh mendengarkan permohonan dia ialah Allah Ta'ala sahaja. Begitulah hendaknya setiap dari kita. Bukan pada waktu kita jatuh tenggelam di tengah laut. Setiap detik, setiap nafas kita dalam hidup saat ini, bahawa pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Bukan kerana harta kita yang banyak, bukan kerana pangkat dan kedudukan kita, bukan kerana kita yang kepandaian, tapi semata-mata kita bergantung pada Allah dan berlepas diri daripada pergantungan dengan sesiapa pun, hatta pada diri kita sendiri. Maka menyambung dari kata-kata itu di muka surat yang tersebut ini, maka berkatalah Tuan Pengarang kita Syekh Ahmad bin Athaillah rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darani amin. Semoga Allah merahmati akan Tuan Pengarang kita Syekh Ahmad bin Athaillah, dan semoga Allah SWT memberkatkan ilmunya dan manfaatkan kepada kita semua dunia dan akhirat amin. Katanya, "Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Walakin idza arada an yuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaik la bima minka ilaihi." Artinya, andaikan engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kekotoran syirik, dan saya engkau tidak akan sampai lagi kepada Allah untuk selama-lamanya. Subhanallah. Ini kalam hikmah ini memang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Apa katanya? Kalau sekiranya kita
Sudah habis lenyap dah, tak ada dosa lagi dah. Habis lenyap dah, tak ada syirik lagi dah. Maknanya bersih sesuci-sucinya. Itu pun belum lagi menyampaikan kamu kepada Allah. Bahkan selama-lamanya pun kamu tak akan sampai kepada Allah. Tapi Ustaz, bila kita nak sampai kepada Allah ni? Jawapannya, tetapi jika Allah akan menarik, menyampaikan kau kepadanya, ia menutupi sifatmu dengan sifatnya, dan kekuranganmu dengan kurnia kekayaannya. Maka Allah menyampaikan kau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan kerana amal perbuatanmu yang engkau hadapkan kepadanya. Subhanallah. Dalam perkataan yang ringkas tadi, tuan-tuan dan puan-puan, memanglah Al-Imam Ahmad bin At-Tailani seorang yang Allah bukakan pintu makrifat yang sangat luas dan sangat dalam. Dan dia telah menyatakan, insya-Allah kamu buatlah amal yang terbaik. Kamu bersih, suci daripada segala dosa. Kamu tak ada sekutukan syirik pada Allah sikit pun tak ada. Riak tak ada, ujub tak ada, apa tak ada. Tetapi masih kamu tak sampai pada Allah. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, selama-lamanya pun kamu tak akan sampai pada Allah. Kecuali jika Allah nak menyampaikan kau kepadanya. Jika Allah nak menyampaikan kita kepadanya, maka barulah Allah akan tutupkan kita dengan sifatnya. Bagaimana tutupkan kita dengan sifatnya? Sifat rahmatnya, sifat belas kasihannya. Diberikan kepada kita akan sifat ihsannya. Ditutupkan kita dengan sifat-sifatnya, dan kemudian dikurniakan kepada kita untuk sampai kepada Allah. Bukan kita yang sampaikan kepada diri kita kepada Allah, bukan. Jadi pokok katanya, orang yang beramal itu, tuan, jangan sama sekali dia ingat, aku dah beramal lah, aku dah bersih, aku tak ada riak, aku tak ada niat-niat yang lain, aku tak ada syirik, aku betul-betul zikir semua aku jaga, aku akan sampai pada Allah. Jangan. Kalau itu kamu ingat kamu yang amalan sampai kepada kamu, kamu tertipu. Allah tak harapkan kamu punya amalan. Allah tidak mau pada amalan kamu. Apa yang Allah nak? Kalau Allah kehendaki, Dia yang bawa kita kepadanya sebagai satu kurniaan. Raja tak mengharapkan daripada pemberian rakyat. Rakyat bila diberikan kurnia, siapa yang kurnia? Raja yang kurnia. Rakyat ini aku kurniakan dia bintang. Begitulah kemurahan raja. Begitulah Allah Maha Suci Allah dari segala sifat-sifat kelemahan. Dia tak mengharapkan sedikit pun dari ibadat kita. Biar ibadat kita 0.0%, tak ada riak, tak ada ujub, dia tak mengharapkannya. Habis apa yang dia nak harap? Dia tak harap sesuatu pun. Tetapi dialah yang kurniakan kepada kita. Hamba aku ini akan kukurniakan dia sifat makrifat, akan kukurniakan dia sifat menjadi kekasih Allah, akan angkatkan darjat dia. Itu kurniaan Allah, bukan amal kita yang membawa kita ke sana. Ini subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau orang yang tak mempelajari kitab hikam ini, walaupun dia ahli ibadah, tapi dia akan tertipu dengan ibadahnya. Pasal aku dah sembahyang, aku sembahyang baca Quran tak tinggal, aku wirid pun tak tinggal. Sebab tu Allah Ta'ala bukakan bagi aku pintu makrifat. Kalau macam tu, kita sudah syirik. Maknanya ibadat kita lah yang bawa kita pada Allah. Padahal bukan. Allah yang bawa kita kepadanya. Sebab tu seorang wali Allah, Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, bila dia depan Kaabah, terdengar seorang perempuan berdoa depan multazam, Ya Allah, demi cinta Engkau kepadaku. Kemudian Syekh ini pun berkata, kau kurang adab dengan Tuhan. Kenapa kau kata demi cinta Allah kepada Engkau? Atau demi cinta Engkau lah kepada Allah? Jawapan dia, kalau Allah tak cinta pada aku, Dia tak bawa aku depan rumahnya. Nampak tuan-tuan? Kerana Allah cinta pada hamba, itulah Dia bawanya hamba tu ke depan rumahnya. Begitulah kerana Allah cinta kepada hamba Dia inilah, Dia berikan dia taufik dan hidayah, Dia berikan dia amal ibadat, Dia berikan dia makrifat.
Bukan ibadat kita yang bawa kita pada Allah, tapi kurnian Allah yang membawa kita kepadanya. Nampak? Subhanallah, luar biasa ulama-ulama, wali-wali Allah ni. Sebab tu ulama, banyak ulama, tapi tak semua ulama wali Allah. Dan tak semua ulama yang mendapat ma'rifat Allah seperti apa yang dapat pada Al-Imam Syekh Ahmad bin Athaillah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi insyaAllah. Berkata Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah ta'ala, seseorang wali tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih ada syahwat atau usaha ikhtiar sendiri. Apa makna syahwat? Keinginan. Apa makna usaha ikhtiar sendiri? Makna rasa, inilah ikhtiar aku, inilah usaha aku yang akan bawa aku kepada Allah. Dia tak akan sampai pada Allah. Wah, aku nak zikir-zikir ni, nanti aku sampai kepada Allah. Habis ustaz kalau macam tu, kita tak payah zikir-zikir. Tidak, bukan begitu. Zikir tu memang disuruh. Fadhkurullah zikran katsira. Zikirlah kamu pada Allah dengan zikir yang banyak. Salat itu disuruh. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Puasa disuruh. Semua ibadat disuruh. Tetapi semua ibadat itu tidak membawa kita kepada hadrat Allah. Yang hanya bawa kita hadrat Allah ialah Allah dengan rahmatnya, dengan kurnian ihsannya membawa kita kepadanya. Kerana itu jika Allah tidak menarik hambanya dan membiarkannya dengan usaha ikhtiarnya sendiri, takkan sampai kepada Allah untuk selama-lamanya. Kerana itu, jika Allah akan menarik dan segera menyampaikan hambanya, maka ditampakkan padanya sifat-sifat Allah, sehingga mati kehendak dan ikhtiar usaha sendiri, dan segera menyerah kepada iradat kehendak dan putusan pemberian Tuhan. Maka ketika itu dia sampai kepada Allah kerana tarikan Allah, bukan kerana amal usahanya sendiri. Sampai kerana kurnian Allah, bukan kerana ibadah dan taatnya kepada Allah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak membawa hamba itu hadap kepadanya untuk dia angkatkan darjat hamba itu kepada Allah Ta'ala, Allah akan bukakan dia dapat melihat sifat Allah. Dia nampak sifat sempurnanya Allah, sifat gagahnya Allah, sifat alimnya Allah, sifat qadirnya Allah. Dia tak ada apa, nothing. Aku ibadat aku nanti semua ni daripada Allah. Aku baik zikir semua Allah Ta'ala yang gerakkan. Aku tak ada apa pun. Jadi dia tak nampak diri dia. Dia tak nampak itu ikhtiar usaha dia lagi. Kenapa? Kerana dia sedar semua itu tak akan berlaku kalau tidak dengan kehendak Allah Ta'ala. Di situlah baru Allah angkat dia. Dan bukan Allah angkat dia kerana dia punya ibadat, tapi Allah angkat dia kerana kurnian Allah kepada dia untuk diangkatkan dia menjadi kekasih-kekasih Allah. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam amal ibadat ni sama sekali jangan kita lihat pada amal kita. Aku ni ibadat lebih pada dia. Dia sembahyang pun tak ada sembahyang sunat. Aku ibadat lebih pada dia. Dia zikir pun tak ada. Aku zikir pagi, petang, malam. Jangan nampak tu semua. Sebab tu satu masa Syekh Junaid Al-Baghdadi Qaddasallahu sirrul aziz, dia dapat satu mimpi. Dia dalam mimpi dia perintah Allah, pergi kau wahai Junaid ke hujung kampung ini untuk supaya memimpin seorang pemuda untuk dipimpin menjadi seorang wali Allah. Syekh Junaid besok pagi pun pergilah ke hujung kampung. Dia pergilah rumah yang ditunjukkan dalam mimpi dia itu. Kemudian bila dia ketuk pintu, tengok dalam rumah dia, rumah tersebut seorang pemuda yang sedang mabuk. Dia pun balik, betul ke mimpi aku ni? Ni pemuda mabuk. Kalau pemuda tu tengah duduk atas tekas sembahyang apa, betul lah aku nak kena pimpin dia jadi wali Allah. Malam kedua ada mimpi lagi yang sama. Pergi kau ke hujung kampung ini, sebuah rumah ada seorang pemuda, pimpin dia kerana dia bakal jadi wali Allah. Kemudian dia pergi lagi besok ke rumah yang sama. Pemuda tersebut juga sedang mabuk. Ya Allah, pelik betul mimpi aku ni. Macam mana ni? Aku silap ke ni? Dia balik lagi. Malam ketiga mimpi yang sama juga.
Besok pagi dia pergi, dan dia pergi ke rumah pondok yang tersebut. Tiba-tiba bila dia buka pintu, budak yang mabuk 2 hari berturut-turut sedang menangis kepada Allah. Allah. Sebenarnya Allah nak pilih kekasih dia. Siapa saja Allah boleh pilih. Bukan kata orang yang lekuk-lekuk dahi atas tekas mayang, oh ini bakal jadi wali Allah. Tak semestinya. Tapi siapa Allah nak pilih? Orang tepi jalan, orang pemabuk. Kalau Allah nak pilih dia, akan dia jadi baiklah. Allah angkat dia. Allah akan jadikan dia insaf dan bertaubat, dan dia jadi baik. Dan berapa ramai daripada wali-wali Allah yang asalnya daripada orang maksiat, tetapi mereka taubat dan mereka insaf dan taubat nasuha. Kenapa? Kerana Allah yang angkat mereka. Itulah dia kehendak Allah. Jadi sebab itu dalam perkara ini, jangan kita pandang pada amalan kita. Aku ilmu dah banyak, aku belajar macam-macam. Orang semua tak belajar macam aku. Aku belajar, dalam-dalam tau. Ustaz macam ustaz aku belajar. Aku ibadat pun, alhamdulillah, tak pernah tinggal. Nampak? Kita sudah tertipu dengan diri kita. Inilah yang menjadi kita terhijab, terdinding kita daripada Allah Ta'ala. Takkan sampai kita pada Allah. Sebab tu orang yang jalan menuju pada Allah, bukan sunat, bukan harus, wajib belajar kitab hikam ini. Kalau tidak, dia akan tertipu dengan amalan dia sendiri. Waliyazubillah mazalik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridai, ya Allah. Kami tahu kami banyak lagi kelemahan dan kekurangan. Bahkan semua amalan ibadat kami tak ada yang sempurna, ya Allah. Kalau dibukakan keaiban kami, saya malu kami, ya Allah. Tapi Engkaulah yang maha mulia, yang maha bijaksana. Walau begini jahatnya kami, tapi Kau menentukan semua keaiban kami, dan Kau bukakan kebaikan-kebaikan kami depan mata manusia. Tapi kami sedar, ya Allah, semua amal dan taat kami tak ada nilai di hadapan-Mu, ya Allah. Kerana semua itu tak sunyi daripada kesalahan dan kekhilafan, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi kami yang Kau kasihi, ya Allah. Bukakanlah mata hati kami untuk mendapat sinaran makrifat-Mu, ya Allah. Bukakanlah perjalanan kami untuk bawa kami ke hadrat-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah dia, tuan-tuan, kita mohonlah kepada Allah, kerana Dialah yang membawa siapa yang Dia kehendaki. Bukan siapa yang kehendaki boleh bawa diri kepada Allah, tidak. Dan kalau hikmah yang seterusnya, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Allah. Andai kata tidak ada kebaikan tutupan dari Allah, nescaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Andai kata tidak ada kebaikan, sitr itu maknanya ketutupan. Allah tutupkan kita punya kesalahan. Kalau tidak ada ketutupan dari Allah akan kesalahan-kesalahan kita, kalau tidak ditutup, nescaya tidak ada amal yang layak untuk diterima Allah. Itulah sebenarnya yang kita nampak amal-amal kita ni bagus, sembahyang, zikir, wirid, sedekah, puasa Ramadan. Itu yang zahir, Tapi keaibannya, kesalahannya, kita katakan kerosakannya, riaknya, megahnya, sekalian yang ada dalam terpendam itu Allah tutup. Orang pun tak nampak. Kalau Allah bukakan, dan kalau kira Allah nak ambil kira semua tu, satu ibadat kita pun Allah tak terima. Satu pun Allah tak terima. Kita yang datang belajar, kita yang pergi ke masjid, kita yang duk berzikir, kita yang berpuasa, kita yang bersedekah, satu pun Allah tak terima. Kalau Allah nak bukakan sebut keaiban kita ni, tapi Allah Maha Suci, Allah Dia tutupkan. Dan kita pun tak nampak kita ni kecacatan kita. Kita cuma nampak kebaikan kita sahaja. Cuma dengan ketutupan Allah itu, janganlah buat sampai kita terlupa dan kita merasakan ibadah kita yang telah bawa kita kepada Allah. Tidak.
ibadah kita tak ada nilai di sisi Allah. Itulah sebenarnya syarat untuk diterima setiap amal itu adalah ikhlas, tulus kepada Allah. Tetapi manusia teruji dengan sombong diri, merasa sudah cukup beramal. Lebih jahat lagi jika ia riak dengan amal perbuatannya dan mengharap pujian atas amal perbuatan itu. Kerana demikian tabiat setiap hamba, maka sukar untuk dapat diterimanya segala amal perbuatannya, kecuali mengharap rahmat, kurnia dan kesabaran Allah semata-mata. Itulah dia tuan-tuan. Jadi ibaratnya semua ibadah kita ni, jangan kita rasalah ibadah kita ni dah bagus, dah komplit. Ustaz, kalau macam tu tak gunalah kita ibadat. No, tidak. Ibadat terus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa firman Allah? Ibadatlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu yakin, iaitu maut, mati. Ada mati. Sebab itu tujuan Allah jadikan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat pada Allah. Kita berhambakan diri pada Allah. Kita teruskan amal dan taat. Tetapi jangan kita ingat amal taat kita semua dah okey. Oh, aku tak ada riak. Aku bukan untuk orang, tak, aku bukan untuk Allah. Itu yang kita kira. Itu sangkaan kita. Itu penilaian kita. Bukan penilaian Allah Ta'ala. Seperti seorang murid, dia pergi sekolah, periksa. Balik periksa, mak tanya, macam mana periksa? Okey mak, saya dapat jawab semua. Mia, 100%. Boleh pas? Boleh. Distinction? Boleh distinction. Wah, yakin, confirm. Pasal dia jawab betul, dia jawab semua dia jawab. Kali bila keluar dia punya natijah peperiksaan, fail. Macam mana dia fail pula? Rupanya yang dia punya sangkaan itu penilaian dia, belum lagi penilaian cikgu dia. Budak ni mengarut aja untuk tulis. Dia ingat pandai sangat, habis fail semua. Begitulah ibarat itu tuan. Kita duk sangka, aku dah sembahyang, aku dah puasa, dah wirid. Betul lah. Itu sangkaan kita. Itu penilaian kita. Belum lagi penilaian Allah. Penilaian Allah besok akhirat baru kita dapat tahu. Tapi kalau hamba yang sudah mengenal kelemahan dia, di dunia lagi dia sudah mengaku, ya Allah, ya Tuhan kami mengaku, ya Allah, amalan kami tak ada nilai di sisi-Mu, ya Allah. Kami tahu kami punya amalan banyaknya rosak, ya Allah. Kami tahu kami tak pernah dapat rasa khusyuk yang sempurna dalam solat-solat kami. Kami tahu ibadah kami semua bercampurnya riak, ujub dan megah, ya Allah. Ya Allah, kalau Kau nak bukakan sekalian apa isi dalam kandungan ibadah kami, dan saya malu kami di hadapan manusia, ya Allah. Tapi kami bersyukur pada-Mu kerana Kau menutupkan semua kelemahan kami di depan mata manusia. Tapi kami mohon dengan rahmat balas kasihan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami dalam amal ibadah kami. Terimalah ia dengan rahmat dan belas kasihan-Mu, dan maafkanlah segala kekurangan kami dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Kita bukan cerita hal orang kita, ya. Ini cerita diri kita, sama-sama kita. Semua, siapa pun, wali-wali Allah besar pun dia tak ada rasa diri dia tu hebat, tak ada. Kalau siapa rasa diri dia hebat, sebenarnya dialah yang telah tertipu dengan diri dia tu sendiri. Abu Abdullah Al-Quraisy berkata, jika Allah menuntut mereka tentang keikhlasan, maka lenyaplah semua amal perbuatan mereka. Dan apabila telah lenyap semua amal perbuatan mereka, bertambahlah hajat keperluan mereka. Maka dengan itu mereka lalu melepaskan diri daripada bergantung kepada segala sesuatu. Dan apabila dia telah bebas dari segala sesuatu, kembalilah mereka kepada Allah dalam keadaan telah bersih dari segala sesuatu, meskipun amal perbuatan sendiri atau tenaga kekuatan diri sendiri. Itulah antara makna daripada kalam hikmah ini, bahawa orang yang Allah kasih, Allah akan bukakan kepada dia kelemahan diri dia.
Aku ni sembahyang pun tak khusyuk, aku ni ibadat pun tak ikhlas, aku ni asyik riak, megah, ujub, aku ni memanglah hamba yang jahat. Bila dia sudah rasa ibadah dia tu tak boleh, dia nak bergantung ibadah dia, maka kepada siapa dia nak bergantung? Kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hanya aku bergantung pada rahmat-Mu saja ya Allah. Apabila dia sedar bahawa dia tidak ada tempat nak dia bergantung melainkan hanya pada rahmat Allah, kepada keihsanan Allah, barulah di situ Allah bukakan dia pintu jalan menuju kepada Allah. Itulah dia semua. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz pernah berkata, aku mendatangi sesemua pintu-pintu jalan menuju pada Allah, dan aku dapati banyak orang di sana. Pintu sembahyang penuh orang, pintu puasa penuh orang, pintu zikir penuh orang. Mana banyak orang sembahyang, banyak orang puasa, banyak orang zikir. Tapi aku datangi pintu perhambaan diri, orang yang merasakan diri dia lemah, yang dhaif, yang kurang. Bila aku sampai ke sana, aku mendapatinya sunyi, tak ada siapa. Maka aku masuk dari pintu itu. Maknanya kurang sangat orang yang nak mengaku kelemahan diri, kurang sangat orang nak menghinakan dirinya. Tak ada. Siapa nak hina diri dia? Melainkan orang yang Allah pilih saja. Jadi pintu itulah yang ada kekosongan. Dari pintu itulah aku masuk kepada Allah. Maknanya seseorang wali Allah, dia masuk melalui pintu perhambaan diri kepada Allah, merasakan dirinya berlepas diri daripada pegangan pada dirinya dan bergantung dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Barulah dia akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau hikmah yang ke-142 ini dapat diartikan dengan jadi ini ada pengertian yang kedua daripada kalam hikmah yang 142 tadi. Apa kata tuan pengarang kita? Arti yang kedua kemungkinan maknanya ialah, andaikan tidak karena baiknya kurnian Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam semua amal perbuatan kita, maka tidak akan ada amal perbuatan yang dapat diterima oleh Allah. Maka nyata bahawa diterimanya amalan itu hanya kerunian dan rahmat Allah semata-mata. Jadi begitulah. Kalau nak dikirakan satu persatu daripada amalan kita, takkan ada yang terselamat daripada yang ini riak, yang ini tak khusyuk, yang ini ada ujub, yang ini ada takbur. Allah, semua ada cacat. Tapi dengan rahmat Allah, Allah menerima amalan hamba-hamba itu. Sebab itulah di sini tuan-tuan ya, kita selalu berdoa dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Dan kalam hikmah yang ke-143 berkata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Engkau lebih memerlukan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat, melebihi daripada keperluan ketika engkau berbuat maksiat dosa. Subhanallah. Ini kalau kita baca begitu saja, pelik kita, tak faham. Orang yang buat taat lebih lagi memerlukan keampunan Allah dan sifat kesabaran Allah. Jangan sampai dia dihukumkan dengan bala. Kenapa pula? Lebih daripada orang yang buat dosa yang minta maaf. Jadi kalau orang buat dosa minta maaf sekali cukup. Tapi kalau orang buat ibadat minta maaf sekali tak cukup. Kenapa pula? Sebabnya orang yang buat dosa ni tuan-tuan, kalau memang dia tahu dia buat dosa lah, dia tahu dia buat dosa, dia buat salah dah. Dia tak ada mengaku dia baik, tak ada. Memang aku salah ni, aku minta ampun ya Allah, ya Allah. Tetapi kalau orang yang buat ibadah, buat taat, lepas main assalamualaikum, astagfirullah. Apa astagfirullah? Dia tengok orang belakang, tengok orang kanan, orang kiri. Astagfirullah, dia tengok dunia iPhone dia, astagfirullah, dia tengok jam dia. Dia bukan astagfirullah pada hati, astagfirullah kat lidah. Pasal apa?
Takkanlah aku nak minta ampun daripada dosa pula. Aku bukan buat dosa. Aku sembahyang, buat ibadat. Dia rasa dia buat baik, buat apa dia minta ampun banyak-banyak? Inilah kerana dia rasa dia sudah buat ibadah yang taat, yang baik. Padahal dalam dia ibadah tu pun ada lagi dosa yang dia tak nampak dan dia tak sedar. Itulah dia tuan-tuan. Dosa batin, dosa hati, ria, ujub dan sebagainya.